pimpinan parti, pucuk pimpinan telah pun buat penyaringan yang begitu rapi sekali, dan calon-calon yang telah pun dikemukakan oleh bahagian-bahagian dan parti-parti komponen Barisan Nasional diteliti dan disaring, dan setiap mereka diselidik latar belakang masing-masing. Dan mereka-mereka ini adalah merupakan yang terpilih, yang terbaik antara yang baik-baik. Dan seperti apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ataupun pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak, bukan senang untuk membuat keputusan untuk memilih. Tetapi selepas rundingan dan juga segala saringan-saringan yang dibuat, akhirnya pucuk pimpinan parti telah pun dapat suatu senarai pendek nama yang dipikirkan mempunyai peluang yang amat cerah menjadi wakil parti ataupun calon parti untuk pilihan raya yang ke-13 nanti. Alhamdulillah, di Negeri Sembilan pun proses yang sama dilakukan. Calon-calon dicalonkan oleh bahagian-bahagian kalau UMNO dan juga parti-parti komponen kepada pucuk pimpinan masing-masing. Dan proses ini dibuat begitu rapi sekali, dan hari ini kita telah dapati bahawa calon-calon untuk Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen di Negeri Sembilan ini diumumkan, dan dia punya peratusan calon baru itu amat tinggi sekali. Dia tinggi disebabkan bukannya apa, dia tinggi bukan banyak penyandang-penyandang digugurkan, tetapi disebabkan pada pilihan raya ke-12 tempoh hari 2008 banyak kursi-kursi yang kalah. Jadi kebanyakan calon-calon baru, muka-muka baru ini adalah datangnya daripada kursi-kursi yang kalah dulu, yang mana boleh dikatakan hampir semua calon-calon yang diturunkan untuk bertanding di kursi-kursi yang kalah dulu adalah merupakan calon-calon baru. Itu sebabnya, dan juga ada juga penyandang-penyandang jawatan sedia ada yang telah pun diberikan peluang kepada orang lain, dan itu sebabnya jumlah muka baru di Negeri Sembilan ini peratusan dia amat tinggi, 26 orang daripada 36. Dia bukan kita kata muka baru, tapi adalah calon yang baru lah. Mereka ini sebenarnya bukannya muka baru dalam arena politik di Negeri Sembilan. Mereka adalah merupakan penjawat-penjawat jawatan dalam parti masing-masing. Ada juga 1-2 orang ataupun 3-4 orang calon-calon yang betul-betul dia tak ada dia merupakan aktivis. Jadi adunan kombinasi calon-calon pada kali ini amat baik sekali. Ada calon-calon yang bertaraf profesional, peguam, doktor, ada daripada penjawat awam, guru-guru, ada daripada aktivis masyarakat, ada daripada golongan agama, dan juga daripada politik itu sendiri. Jadi adunan dan kombinasi calon pada kali ini dia menggambarkan segenap lapisan masyarakat ataupun lapisan society kita, dan saya yakin bahawa adunan ini, kombinasi ini akan dapat memberikan keyakinan kepada rakyat ataupun kepada pengundi untuk melihat bahawa Barisan Nasional merubah dan juga mengikut apa yang telah pun disebut oleh Presiden kita kata transformasi politik kita. Kita dah buat transformasi kerajaan berjaya. Kita dah buat sedang dan telah pun buat transformasi ekonomi. Dan sekarang kita buat transformasi politik dengan kita meletakkan calon-calon yang yang dipanggil sebagai winnable candidate, yang bukan sahaja dikehendaki oleh parti. Dia punya pemilihan tu, saringan itu not necessarily that the party one. Ada yang calon ini tidak daripada parti pun, macam aktivis masyarakat misalnya, calon ampangan, dia bukannya jawatan kuasa parti, bukannya ketua cawangan pun, not even ketua cawangan, dia merupakan aktivis masyarakat.
Macam Dun Linggi, dia merupakan seorang profesional, anak tempatan yang popular di kalangan masyarakat, seorang peguam. Calon macam di Sikamat misalnya adalah Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan. Ini mewakili beliau-beliau, merupakan Presiden Majlis Belia. Dan calon di Johor, dia bukan ahli cawangan pun, dia cuma ahli sajalah, tapi bukan memegang jawatan. Dia merupakan orang agama, mempunyai kelulusan Bachelor of Syariah, sarjana muda syar'i, yang mana ini boleh mewakili agama. Begitu juga ada yang doktor. Calon MIC Polisen merupakan seorang yang popular, pemegang jawatan, ketua wanita, dan juga merupakan berlatar belakangkan profesional, seorang doktor gigi, ya. Calon-calon MCA pun begitu juga, ya. Merupakan calon-calon yang diketahui oleh masyarakat, yang latar belakangnya yang boleh memberikan harapan dan peratusan yang baik untuk Barisan Nasional menang. Dan saya yakin bahawa kombinasi calon ini akan dapat memberikan keyakinan, dan saya harap supaya masyarakat lihatlah, inilah pembaharuan yang telah pun kita janjikan dan kita laksanakan, pembaharuan politik kita dalam pilihan raya yang ke-13 ini. Walaupun kita tahu bahawa ia akan mengambil peratusan risiko dia ada dengan menurunkan calon-calon baru, tetapi kita mendengar hati suara rakyat. Apa yang mereka nak? Mereka nakkan calon yang berlatar belakangkan yang baik dan calon yang digemari oleh masyarakat. Jadi ini merupakan satu kombinasi adunan calon-calon lama ada, calon yang berpengalaman ada, macam Tan Sri Isa, calon berpengalaman, dan kutu-kutu bahagian. Wanita punya komposisi pun banyak. Jadi ini adalah merupakan suatu cerminan ataupun refleksi daripada apa yang selalu kita cakap. Kita bagi peluang wanita dan macam-macam. Okay. Kita boleh katakan ia juga sebagai sebahagian daripada strategi kita untuk kita pastikan calon yang sesuai, yang diturunkan untuk kita pastikan kita dapat kemenangan di satu-satu tempat. Ia juga merupakan cara kita untuk kita memberikan kekuatan kepada sesuatu tempat. Macam kita bagi Tan Sri Isa ke Parlimen Jempol daripada Dun Bagan Pinang. Beliau adalah merupakan pengurusi Felda, dan jika ia menjadi Parlimen Jempol, kita tak nampak masalah. Dan dari segitu, beliau juga akan membawa boleh carry dun-dun yang lain. Misalnya Bahau yang kita kalah sikit dulu, jika Tan Sri Isa dapat memberikan kekuatan di Parlimen Jempol itu, nanti peluang untuk kita menang di Bahau ada, sebab kita tak kalah banyak pun di Bahau. Dan calon di Bahau sekarang pun seorang calon yang amat sesuai, yang dikenali oleh masyarakat. Ini strategi-strategi yang kita buat. Macam di Teluk Kemang, iaitu kerusi MIC. MIC juga mempunyai strategi untuk memberi peluang kepada anak tempatan ataupun kepada calon daripada Negeri Sembilan, kerana ada ura-ura nak membawa daripada luar dan macam-macam. Dan orang tempatan di Bagan Pinang, mereka mahu supaya calon dialah datang daripada Negeri Sembilan. Maka itu Datuk Wes Morgan, yang dulunya sebagai wakil rakyat di Jeram Padang, sekarang diberikan mandat sebagai calon untuk bertanding di Parlimen Teluk Kemang. Kita sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita pucuk pimpinan membuat keputusan, bila pucuk pimpinan membuat penyaring ataupun membuat apa sahaja penyiasatan terhadap latar belakang calon, kita bukan fikir tentang parti saja. Kita
Itu yang kadang-kadang kita terperangkap, kita syok sendiri. Kita dengar cakap parti, tapi kita tak dengar cakap orang lain, orang luar. Parti tak banyak, sebab parti punya ahli pun tak berapa ramai. Lebih 3/4 pengundi di luar sana bukan ahli parti. So kita kena dengar juga suara rakyat, bukan suara ahli parti. Jadi biasalah, dalam kita membuat keputusan calon-calon ini akan ada perasaan tidak puas hati. Bukan semua orang kita boleh bagi puas hati. Jadi saya harap selepas penamaan calon ini dibuat, parti akan dapat menyesuaikan keadaan dan seperti yang saya sarankan supaya bersatu, bersama-sama membina jentera untuk kita berkempen selama 14 hari untuk kita pastikan parti kita menang dalam pilihan raya yang akan datang. Saya selalu bergurau, siapa-siapa yang rasa tak nak, bolehlah bagi sebelum 18 hari bulan ataupun sebelum 20 hari bulan. Kalau siapa-siapa lah yang rasa dia tak confident ke, rasa dia malam ni dia buat semayang, dia rasa dia tak boleh, dia tak mau. Tapi rasa saya belum pernah terjadi lah. Tapi kadang-kadang the art of the impossible ni ada dalam politik. Ada pula rasa mereka tak mau. Jadi kalau tak mau, tak apa, jangan, kita tak paksa, sebab ramai lagi yang menunggu-nunggu untuk menjadi calon wanita. 2 daripada UMNO, 2 daripada MCA, MCA 2 kan, 1 MIC, 1 gerakan. Saya tak yakin dan saya rasa tidak akan berlaku ada perubahan nama. Seperti apa yang telah watikah, itu sebanyak watikah telah pun dibagi. Ya, ada beberapa orang lama yang kita bawa balik. Ini adalah berasaskan kepada keadaan semasa di mana mereka ini memegang jawatan dalam parti, dan parti telah pun menamakan mereka untuk menjadi calon dalam pilihan raya ini. Dan apa yang saya nak cakap ialah, dalam masa kita memilih calon ini, pandangan daripada parti pun kita mengambil kira juga. Kita tak boleh lupa pula parti, walaupun kita sebaik mungkin kita nak calon tersebut merupakan calon popular di kalangan masyarakat dan juga parti, tetapi pandangan-pandangan parti mesti juga kita ambil kira. Seperti calon Datuk Jalaluddin, calon Datuk Nurhayati. Datuk Nurhayati merupakan ketua wanita negeri, dan untuk kita memberi tempat kepada wanita, kita memberi laluan kepada beliau. Datuk Jalaluddin pula, dia di kawasan di Jelebu, merupakan timbalan ketua bahagian, maka kita bagi laluan juga, dan bahagian Jelebu memberikan laluan beliau sebagai calon. Jadi kita pandang, kita ambil kira, dan juga kita iaitu pucuk pimpinan menimbang semua perkara. Kita katakan ke deposit kita, apa yang kita menang pada tahun 2008 itu merupakan deposit kita. Tapi dalam pada itu kita berusaha dan juga kita bekerja kuat untuk pastikan supaya kerusi-kerusi apa yang kita kenal pasti sebagai swing seat dulu, yang kita tewas mudah, kita nak rampas mudah, untuk kita meningkatkan lagi majoriti kemenangan kerusi di Dewan Undangan Negeri dan juga di Parlimen. Jadi kita adalah beberapa tempat yang kita telah kenal pasti, yang mana kita tewas mudah, macam Ampangan 165 dan kawasan-kawasan lainnya, untuk kita merampas mula dan dapat kita menambah majoriti kita dalam Dewan Undangan Negeri, dan juga kita dapat memberi tambahan kerusi parlimen untuk parlimen di pusat. Seperti yang selalu saya cakap, kita minta lah, tadi pun saya ulang lagi kan, saya tak sebut secara langsung sabotaj, tapi saya suruh bersatu tadi kan. Saya minta supaya semua ahli parti, semua jentera parti yang menjadi PDM-nya dan yang lain-lain, kita mesti bersatu. Kita mesti rapatkan kita punya jentera kita untuk kita bersatu dan bersama-sama mengharungi cabaran pilihan raya ini. Jika kita bersatu, jika kita bersama-sama, jentera kita kuat
Dan jika jentera kita kuat, kita akan dapat melanggar apa saja yang ada di depan kita. Nasihat kepada calon baru, saya minta supaya selepas dia orang balik ni, pergi jumpa dengan bekas-bekas pemimpin di sana. Pergi jumpa dengan orang-orang lama di sana. Pergi jumpa dengan ahli-ahli politik di sana dan pemimpin masyarakat. Itu yang penting dulu. Kalau mereka ni mengambil dicalonkan calon baru, jumpa bekas. Kalau bekas tu bekas wakil rakyat dululah yang tak bertanding, minta sama-sama. Dan jumpa segera pemimpin-pemimpin tempatan untuk supaya mereka memberikan kerjasama kepada kita. Kerana dengan berbuat demikian, kita akan dapat pastikan bahawa mereka-mereka yang tidak dicalonkan lagi ataupun mereka-mereka yang mempunyai aspirasi untuk bertanding dapat memberikan kerjasama mereka untuk kita bertanding. Kita punya matlamat mesti kita dapat lebih pada 2/3. 2/3 kita 24 kerusi. So kita nak mendapat lebih daripada 2/3. Keyakinan saya tadi 100%. Ya, ini merupakan salah satu strategi kita. Kita tak boleh menurunkan orang yang sama dah kalah, kan. Jadi kita kena turunkan orang yang mempunyai peluang. Bagi orang ramai menilai calon baru supaya kita dapat memberikan orang ramai peluang, pengundi peluang untuk melihat calon-calon kita. Ini adalah proses peremajaan parti. Kita nak supaya orang baru datang, dan kita remajakan parti kita. Bukan orang yang sama, orang yang winnable candidate dah 5-6 kali kalah pun winnable juga, nak taruh juga. Maknanya kita tidak sensitif, kita tidak peka kepada kehendak rakyat. Rakyat dah tolak dulu dah, kan? Tapi kita letak juga. Jadi susah-susahlah macam tu. Jadi kita lebih baik kita menurunkan calon-calon baru yang boleh bekerja, yang mempunyai tenaga, yang betul-betul boleh menjalankan perkhidmatan untuk kita bagi peluang untuk pengundi kita membuat penilaian mereka. Dan kita yakin bahawa setengah daripada mereka ini merupakan calon-calon yang muda, yang mempunyai yang telah pun menunjukkan semangat dan juga gerak kerja yang baik selama 3-4 tahun. Kita dah didik mereka 3-4 tahun, dan mereka inilah kita turunkan sebagai calon untuk mewakili kita, terutamanya di kawasan Parlimen Seremban dan juga di Parlimen Rasam. Calon-calon baru ni akan kita bekalkan dengan kita punya semua dasar-dasar dan pencapaian-pencapaian kita untuk mereka beritahu pencapaian kerajaan. Kita tak payah pergi keluar sana memburuk-burukkan orang. Saya dah cakap dah dengan mereka, separuhnya saya jumpa semalam. Kita bukan merupakan parti yang membudayakan, menghina dan memburukkan orang. Kita adalah parti yang membina, parti yang membawa pembangunan, parti yang mensejahterakan rakyat. Kalau kita boleh cakap tentang pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan pelajaran di Negeri Sembilan, pembangunan untuk kita membela rakyat pun dah lebih pada cukup. Kita bagi tahu tu saja, angka-angka dia pun ada. Kita boleh bagi. Dan jangan kita terperangkap dengan cara pembangkang yang nak menghina orang yang tak ada ujung pangkalnya. Sampai bila, daripada tahun bila dia menghina orang? Semua tak betul. Apa kita nak buat pun tak betul. Nak buat jambatan Pulau Pinang dulu pun kata pembaziran, sekarang terpaksa buat second one. Nak buat tunnel pula, kata buat Putrajaya pembazir, sekarang berebut nak Putrajaya. Kata semua pembaziran, semua tak betul. Buat Proton pun tak betul. Apa yang betul? Lepas tu pula kadang-kadang buat character assassination, menghina pemimpin-pemimpin. Saya yakin dah kita dalam masyarakat civil. We live in civil society now. Kita di dalam masyarakat civil yang orang boleh berfikir. Jangan hina pemikiran orang. Do not insult people's intelligence. Okay? Jangan kita menghina taraf kewarasan orang. Orang boleh berfikir. Kita bagi tahu saja apa kita telah kita buat dan apa kita nak buat. Politik is all about hope. So we tell people, look, please support us, please support Barisan Nasional, sebab kita akan telah pun buat ini, telah pun buat itu, dan telah pun berjaya, dan kita akan terus-terusnya akan mensejahtera dan membangunkan negara dan juga negeri.
Itu kita kalau amalkan, saya yakin bahawa orang akan tertarik dengan kita.